Untuk work measurement ni, dia digunakan untuk mengira ataupun untuk mengambil masa-masa yang diperlukan untuk kita membuat sesuatu kerja. Okey. Contohnya masa kita, saya bagi contoh contoh yang mudah lah. Okey, contohnya awak sekarang awak nak apa? Contoh mudah, katakanlah awak nak upload gambar. Okey. Ataupun management ni, ataupun work management ni, ataupun time study ni adalah masa yang kita ambil dari mula kita nak download ataupun upload gambar sehinggalah selesai upload ataupun download gambar. Okey. Itu yang secara ringkasnya lah. Okey. Apa itu work measurement? Mana pengiraan masa. Ianya penting untuk jika awak katakan awak adanya penting katakan awak ni nak buka satu company ataupun awak bekerja di satu company. Work measurement ni ataupun pengukuran masa ni penting supaya kita dapat tentukan satu bulan kita boleh keluarkan produk kita berapa. Contohnya lah kita ada satu kilang ataupun kita buka kilang. Okey, contohnya kilang buat mouse laptop. Okey. Satu, kita perlu tahu untuk pemasangan mouse tu berapa masa yang kita boleh ambil untuk seorang pekerja. Jadi, jika kita dapat masa pemasangan dia ataupun menyelesaikan dia punya pengujian apa semua sekali, jadi kita dapat tentukan satu bulan kita boleh keluarkan berapa. Jadi, dengan secara tak langsung kita boleh tetapkan harga satu pieces berapa harga. Maksudnya kita boleh plan berapa orang pekerja yang kita perlukan untuk buat serta. Katakan kita dapat order 10,000, 20,000, 30,000 pieces. Dia nak dalam masa sebulan. Jadi kita dah tahu satu pieces tu nak pasang berapa masa. Jadi kita perlu kita dapat tahu berapa orang yang perlu kita ada pekerja untuk pasang, untuk mencapai target ataupun permintaan daripada customer. Berapa time yang perlu tambahan kerja ataupun work overtime pekerja yang perlu buat seorang pekerja untuk kita memenuhi permintaan customer kita. Itu adalah kenapa perlunya work measurement ini. Kenapa perlunya kita punya masa pemasangan ataupun masa-masa operasi sesuatu kerja. Okey. Salah satunya adalah time study. Okey, time study adalah menggunakan kita akan dapat standard time. Kejap Okey. Ini adalah standard time. Maknanya dia ada standard time. Dia ada normal time. Tapi yang kita nak tengok adalah kita nak tengok standard time. Maknanya tempoh ataupun Okey, maknanya sekarang kita nak tengok kerja, waktu kerja. Sesuatu kerja yang kita lakukan untuk sampai complete lah itu dinamakan standard time. Stopwatch time study. Maknanya sekarang ni kita ambil masa pemasangan menggunakan stopwatch. Okey. Dia sekarang ni mungkin kaedah dulu dia menggunakan stopwatch. Sekarang mungkin kaedah baru saya tak pastilah mungkin menggunakan kaedah apa, tapi dia juga adalah kaedah mengambil masa. Okey, mengambil masa. Historical time.
Maknanya sekarang ni contohnya lah, satu kilang ataupun satu company. Company tu dah ada di luar negara. Contohnya di Jepun Okey. Katakan Mitsubishi Honda. Dia nak buka kilang baru di Malaysia. Honda okey, dia pasang contohnya Civic. Honda Civic di Jepun. Okey. Di Malaysia dia juga akan pasang Honda Civic juga. Jadi masa di sini di Honda dia dah ada dah dia punya time dia berapa, dia dah trial, dah buat dah. Memang dah jalan dah. Mungkin contohnya kan mengambil masa berapa hari. Katakan 5 hari untuk siap satu biji ni. Maknanya maklumat ini dia akan transfer ke Malaysia. Kilang baru, tapi dia akan ada plus plus. Kerana dia dah ada dia punya experience kat sini Sini baru. Jadi dia akan ada berapa percentage dia akan ditambah daripada 5 hari ini. Maka dia akan setkan satu masa. Ini adalah target time untuk Honda di Malaysia untuk complete pemasangan Honda Civic. Itu adalah dipanggil historical time. Mana masa yang telah diambil sebelum ni. Okey, atau predetermined data. Data yang dah ada juga di compile. Selalunya predetermined ni adalah kilang-kilang baru ataupun produk-produk baru. Okey. Work sampling. Work sampling juga adalah salah satu daripada time study. Sekarang ni kita akan sebenarnya kita akan cover dua jenis work sampling dengan time study ni. Kita akan ada dua kaedah untuk mengira masa pemasangan. Ini dua kaedah ni yang kita akan belajar dalam kejuruteraan industri ni. Okey. Sekarang ni jika soalan saya tulis menggunakan standard time, gunakan stopwatch, maka secara automatiknya dia adalah menggunakan kaedah time study. Okey. Nanti kita tengok dia punya contoh semua nanti. Okey. Historical appearance tadi relatively easy, convenient dan inexpensive. Kerana dia dah ada data, dah ada. Ini dah ada data. Okey. No objective, unknown accuracy. Kita tak tahu ketepatan dia. Kerana dia cuma letak percentage saja. Katakan 5 hari plus 10%. Maknanya kita percentage saja. Dia tak akan tepat. Sehinggalah yang actual punya, actual production jalan maka kita akan dapat dia punya masa yang tepat. Okay, dia kata not recommended tak dia recommend Okay, time study sorry. Okay. Labor processing standard are based on the observing worker doing. Dia adalah macam mana masa untuk ataupun kaedah time study ini dilakukan. Okay. Maknanya labor processing standard are based on the observing worker doing task. Maknanya contoh katakan kita ada seorang makcik ataupun pakcik ataupun seorang pekerja contohnya dia sedang memasang tadi saya kata mouse tadi okey, mouse. Masang mouse. Dia akan ada seorang supervisor ke siapa kan akan duduk di sini. Dia akan pegang stopwatch. Dia akan ambil masa pemasangan mouse tadi ni. Okay. Ini dia namakan observing. Mana dia akan tengok, dia akan ambil masa. Observe only a sample of work. Maknanya dia akan tengok bila-bila waktu tertentu saja dia akan ambil lah. Okay. Use average time and pace to set standard. Okay, dia menggunakan purata lah. Katakan dia ambil 10 atau 50 kali. 50 kali pemasangan ini, maka dia akan bahagi dengan 50 maka dia akan dapat satu masa yang
hampir tepat ataupun inilah. Dan dia ada plus minus di sini. Okey, ini adalah time study. Disadvantage, dia punya kekurangan untuk proses time study ini adalah dia memerlukan orang yang ambil ni memerlukan train and experience analysis, dan dia memerlukan orang yang terlatih dan mempunyai pengalaman. Dia terutamanya boleh pengalaman untuk menjana data ni, menjana masa yang makcik ni pasang mouse tadi. Okey. Standard cannot be set before task is performed. Maknanya sekarang ni, sebelum makcik ni pasang, memang kita tak ada tahu masa dia pasang berapa. Itu dia kata, standard cannot be set before task is performed. Maksudnya sebelum makcik ni pasang, kita tak tahu masa. Selepas makcik ni pasang, baru kita boleh dapat standard time. Itu dia punya kekurangan dia lah. Okey. Ini adalah langkah the 8 step to the conducting a time study. Okay. First, define the task to be studied. Maknanya kita kena memastikan task-task apa yang perlu kita ambil. Contohnya kan, pemasangan kereta. Okay, pemasangan kereta. Tas-tas, bukanlah tukar tayar lah, tukar tayar kereta. Okay. Tas-tas yang perlu kita ambil. Satu, tukar tayar kereta di kedai lah, bukannya kita yang ni. Kedai tayar kereta. Satu, masa balancing dia. Dua, masa tuning dia. Tiga, dia pecahkan masa buka tayar dari kereta. Empat, contoh kata pasang tayar ke kereta. 5, buka tayar dari rim. Contoh ini adalah task-task yang kita kena perlu pecahkan. Define the task to be studied. Maknanya kita contohnya balancing, kita ambil time balancing. Tuning, kita ambil time tuning. Buka tayar, kita ambil time buka tayar. Pasang ini. Dia pecahkan kepada time-time yang tentu. Okey. Dia kata break down the task into the precise element. Ini yang saya kata tadi Mula-mula kita decide benda apa yang kita nak ambil. Kemudian kita pecahkan kepada elemen-elemen yang kita nak ambil. Kemudian kita perlu decide, pastikan ataupun kita perlu buat keputusan berapa kali setiap elemen yang kita perlu ambil. Okay, contoh katakan balancing kita ambil 5 kali. Tuning tekan 10 kali. Contoh buka tayar mungkin kita ambil 3 kali. Pasang tayar mungkin ambil 2 kali. Contoh. Itulah kita perlu kita buat keputusan. Kita nak dalam elemen tadi berapa kali kita nak ambil dia punya tu. Kemudian nombor 4, record the time and rating of performance for the task element. Okey, maknanya kita ambil. Tadi menggunakan stopwatch tadi Menggunakan stopwatch. Kita ambil masa untuk setiap task. Katakan 5 kali kita ambil dalam balancing. Mana perlu ada 5 masa untuk balancing sahaja. Kemudian and rating of performance. Rating ni mana kita perlu decide ataupun kita kena rate kan. Contohnya kalau pekerja tu orang kata apa? Biasa-biasa aja. Kerja biasa aja, kita akan bagi dia 100%. Biasa. Dia kerja biasa aja, tak cepat sangat, tak lambat, biasa. Kita akan bagi 100. Katakanlah kerjanya lambat, kita akan bagi, contohnya bawah daripada, rating dia adalah bawah daripada 100. Mana bawah daripada 100 adalah rating yang lambat lah. Jika dia pekerja tersebut bekerja memang cepat, laju, maka rating dia akan atas daripada 100. Okay, ini dia punya rating. Kita kena record rating performance ni. Mana
Kalau kita normal kerja adalah 100. Kalau kerja kerja lambat, bawah daripada 100. Kerja lebih, atas daripada 100. Okey, itu kita kena ratingkan dia. Tapi dia rating tu dalam persen dia. Tapi dia akan ada satu lagi rating untuk kita panggil apa? Dah, tak apalah. Ni. Rating adalah observe rating per standard rating. Maknanya observe maknanya kita tengok tu tadi standard dia dah 100. Kita tengok dia buat laju, maknanya dia adalah 110. Standard dia adalah 100, katakan dia buat slow, maknanya 90. Contoh, itu adalah dia punya rating yang dinamakan dengan rating. Okey, kemudian ini nombor 4. Nombor 5, rating assessment worker ni ini standard pace. Mana dia punya berapa laju, berapa cepat dia buat. Okey. Nombor 5, compute the average observed cycle time. Maknanya angka yang kelima, masa yang contohnya kita ambil masa balancing tadi 5 kali. Mana contohnya 40 minit tambah 43 tambah 40 tambah 41 tambah 44 24 bahagi dengan 5, maka kita akan dapat dia punya average time. Ini maknanya ini yang kita katakan compute the average of the cycle time, element time adjust dengan insurance. Okey. Ini langkah yang kelima. Dan langkah yang keenam, compute the normal time. Okey. For each task. Mana nanti kita perlu ambil sini normal time dia berapa? Normal time NT. Normal time ni berapa? NT. Semua kita kena ada NT dia. Last kali kita akan ada total NT. Okey, ini NT. Ini total. Total normal time. Normal time sama dengan average actual cycle time darab dengan rating factor. Okey, ini adalah darab dengan rating. Okey. Normal time contoh dia pasang kita ambil yang ni 40, 43 semua ni. Okey. Semua ada kalkulator tak? Ada Ada. Okey. Sekarang ni 40, 43, 40, 41, 44 saya nak minta siapa awak berhati-hati saya akan panggil seorang-seorang ni. Saya nak pastikan awak ada kat sini. Saya tak pastilah masih ada bersama saya pun atau tak. Ada lagi. Nanti saya panggil seorang. Saya nak panggil siapa Sekejap. Saya nak panggil aduh ni. Muhammad Syahrul Nizam. Tolong kira berapa tu? 40, 43. 40, 43, 40, 41, 44 bagi 5. Berapa dia punya time? Ya, Muhammad Syahrul. 41.6 tuan. 41.6 Okey, 41.6. Katakanlah 41.6 minit. Okey. Maknanya hampir 1 jam lah. Okey. Normal time, katakanlah kita tengok normal time pekerja ni dia memang kerja dia laju. Okey, 110. Okey, dia sebenarnya 41.6 ni dapat kerana dia bekerja laju. Okey, bekerja laju maknanya dia bekerja tak normal lah. Bukan kata tak normal. Dia tu bekerja lebih daripada normal. Mana sekarang ni 41.6 darab dengan 110%. Maka kita akan dapat normal time. Kerana kalau biasa orang biasa bekerja. Okey, saya nak minta Muhammad Haziq pula. Kira
41.6 darab 10% berapa? 110%. Muhammad Haziq, ada? Muhammad Haziq. 41 bagi 10 lah tuan. 41.6 darab dengan 110. Berapa? Ni. 4576. 45.76 minit. Maknanya, ini adalah normal time. Orang yang keadaan normal. Ini 41.6. Pekerja itu adalah bekerja dengan pantas. Jadi, ini yang kita akan ambil. Normal time. Terima kasih Haziq. Ini kita ambil. Kiranya tuan, Ya. 41.6 ni kini kerja khas lah. Pekerja yang special. Dia memang laju kerja. Okay. Dia dapat 41.6. Tapi kalau normalnya, normal orang kerja dia akan sebenarnya dalam 45.76 minit. Maknanya lambat. Pekerja yang kata apa, extraordinary ni dia laju buat. 41.6 dia dapat. Jadi kalau pekerja biasa 45.76 sahajalah. Itu. Okay. Itu dia punya apa tu? Bagaimana kita nak tengok normal time Tak habis lagi Itu baru nombor 6. Dia punya step nombor 6. Nombor 7. Sum the normal time. Okey, yang tadi saya kata anti balancing, anti tuning, anti buka tayar dan kita totalkan dia. Sum the normal time for each element to develop the total normal time. Maka ini adalah total normal time. Total normal time adalah yang kita hendak. Ini baru normal time. Kita perlu buat atau create standard time. Kita perlu cari standard time untuk pemasangan. Ini adalah normal time. Standard time yang lain Standard time formula dia adalah standard time sama dengan total normal time bagi dengan 1 tolak allowance factor. Okey, nanti kita tengok apa itu allowance factor. Okey. Allowance factor ni dia adalah unsur-unsur yang menyebabkan ataupun unsur-unsur yang mengganggu performance seseorang. Contohnya kan, mungkin keletihan adalah faktor yang mengganggu ataupun faktor yang perlu kita ambil untuk buat kiraan standard time. Kerana tak semua orang ataupun tak semua setiap hari orang tu dia berkeadaan sihat dan dia boleh membuat kerja-kerja yang cepat, pantas. Jadi kita perlu ambil faktor allowance ni atau keletihan contohnya untuk dimasukkan supaya kita dapat mencari standard time pemasangan tayar kereta tadi tepat dan boleh dijadikan rujukan untuk pengeluaran 1 bulan ataupun 1 tahun ataupun bagaimana. Okey. Ini allowance Yang dinamakan allowance adalah personal time allowance 4% hingga 7%. Okey, daripada inilah of total time use of restroom, water fountain dan ini adalah personal time allowance. Kita perlu ambil kira mungkin dalam satu hari dia antara 4% hingga 7% lah. Contohnya dia pergi ke tandas, okey. Dia mungkin cuci dia punya tangan sekejap sebelum dia pergi berehat, okey. Contohnya lah, ini dia punya time allowance. Delay allowance adalah based upon actual delay that occurred. Okey, delay allowance ni mana dia allowance yang menyebabkan dia lambat. Contohnya yang dia makan delay allowance, okey. Contohnya kan pemasangan kereta ataupun kereta dia ada lifter kan, lifter untuk naikkan kereta untuk tukar tayar contoh. Ataupun dia ada mesin untuk tuning. Okey, mesin itu tuning tu digunakan oleh pekerja lain untuk tuning ni. Jadi si A ni tak boleh nak tuning. Jadi dia adalah salah satu daripada yang menyebabkan delay allowance. Ini dinamakan delay allowance.
Fatigue allowance adalah to compensate for the physical or mental strain. Ini keletihan lah deliveran. Saya keletihan. Okay. Yang faktor-faktor yang perlu kita ambil kira di dalam pengiraan standard time. Okay. Yang perlu diberi perhatian. Okay. Sekarang kita tengok. Okay, ini adalah contoh. Example. Diberi work element. Ini adalah kerja-kerja yang dilakukan. Contoh satu, mengambil gelas. Dua, meletakkan gelas tadi ke atas jig. And turn the machine. Selepas kita letakkan gelas tadi di dalam atas jig. Jig adalah satu peralatan yang digunakan untuk, contohnya untuk menyokong gelas tadi supaya tak jatuh semasa proses pemisinan. Contoh milling operation, maknanya proses milling kepada gelas tersebut. Kemudian lift glass and put in conveyor, maknanya kita angkat gelas dan letakkan di conveyor. Sini dia tulis fully automatic. Fully automatic maknanya tidak memerlukan tenaga pekerja. Dia menggunakan mesin sepenuhnya. Jadi dia masa dia adalah standard. Yang macam ambil gelas. Ini menggunakan tenaga manusia. Maka masanya akan berbeza-beza setiap kali. Contoh ini dia seorang contohnya supervisor yang akan ambil time tu Kali pertama dia ambil pekerja A. Dia angkat gelas, dia ambil 8 second. Gelas yang kedua dia angkat 9 second. Gelas ketiga 8 second. Gelas keempat 4 second. Gelas kelima 8 second. Ini adalah masa yang digunakan ataupun yang diambil menggunakan jam randik tadi ataupun stopwatch. Ini cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, cycle 5. Mesin dia adalah standard. Engkau macam mana pun jalan, cycle 1 ke cycle 2 kan dia akan sama, 25 second. Kerana dia adalah automatic. Yang ini adalah semua kerja yang dilakukan oleh pekerja. Semua adalah dilakukan oleh seorang pekerja. Pekerja yang sama. Kita tak boleh ambil pekerja yang berbeza kerana dia punya performance berbeza. Pekerja yang sama buat benda yang sama sebanyak 5 kali. Maknanya kan 5, bukan 5 kali lah. Mula okey. Mungkin pada pukul 2 dia buat kerja ni. Mungkin 2.30 nanti dia akan buat kerja yang sama. Ketika sama kita kena ambil macam itulah. Dia ni Okey, ini adalah maklumat yang diambil. Okey. Time study. Ini contoh Time study data using Snapwatch. Snapback watch ataupun snapback watch ataupun jam randik ataupun stopwatch. Time in second, masa dalam second. Total allowance is 15%. Maknanya diberi lekas tadi allowance ataupun bahasa Malaysianya dia panggil ralat. Tak apalah, allowance lah. Okey. Of the time or normal time 15% dan working rate 110. Maknanya sekarang ni pekerja ni bekerja dengan cepat, laju. Jadi kalau katakan 110 nanti awak akan tengok dia punya normal time dia akan tinggi daripada average time. Kalau awak tengok sini 0.90%, secara automatiknya awak akan tengok normal time dia akan rendah berbanding dengan normal time. Okey, kita tengok ni. Sorry. Dia punya ni akan tinggi berbanding dengan normal time. Sorry. Terbalik. Sorry. Kemudian apa soalannya? Soalannya adalah compute the total standard time. Calculate the labor cost per product if the worker wage is RM3 per jam. Maknanya sekarang ni, apa yang dia nak adalah, dia nak kita cari untuk keseluruhan proses 1, 2, 3, 4, berapa standard time dia.
Kemudian dia nak kita juga kira berapa kos. Maknanya untuk buat proses 1, 2, 3, 4 ni berapa kos pekerjanya. Contohnya kan yang dinamakan 3 jam per hour. Maknanya gaji pekerja ni, pekerja yang buat 1, 2, 3, 4 ni gaji dia adalah RM3 1 jam. Okey. Saya tanya lagi ni. Muhammad Amir Daniel. Muhammad Amir Daniel. Tak ada, saya catat ni, tak ada ni. Dia memang tak ada lah. Dia muka dia ada kat sini. Jadi berhati-hati Saya tak mau nanti ada yang mengambil peluang untuk tidur. Okey, saya panggil sekali Muhammad Amir Daniel. Kalau tak ada, saya tulis tak ada lah. Amir Daniel tak ada. Okey. Muhammad Faris Akmal. Satu. Muhammad Faris Akmal. Dua. Ya. Mana hilangnya? Ada. Tak hilang. Tadi abang ni tak tahu pun. Tidur Yang mana je? Apa yang saya soal tadi? Apa yang saya tanya? Apa yang saya tanya? Kalau awak ada lah. Cuba jawab. Apa yang saya tanya? Saya tak tanya apa pun. Mana awak tak ada? Baik. Okey, sekarang ni saya nak Muhammad Faris. Ada saya nak awak sekarang ni. Dia kata 1 jam pekerja dia punya overhead cost ataupun cost labor dia adalah RM3. RM3 1 jam. Okey. Katakanlah dia buat kerja tu, dia boleh buat kerja dalam masa 30 minit. Berapa kos berapa overhead cost pada barang tersebut? So 30 minit kan? Ya, 30 minit. So kalau sejam RM3, untuk setengah jam RM1.50. Maknanya itu maknanya. Sekarang ni overhead cost adalah RM3. Okey, RM3. Jadi dia dapat mengeluarkan barang tu dalam masa 30 minit, maka harga kos pemasangan itu adalah RM1.50. Jadi jika dia dapat buat barang tu dengan masa yang paling lebih singkat, contohnya 10 minit, maka dia akan kos dia akan jadi 30 sen. Contoh Mana dia semakin cepat dia buat, maka semakin kuranglah kos overheadnya. Itu yang company nak. Okey. Hati-hati nanti saya akan tanya lagi. Ada lagi banyak soal ni. Okey. Faham lagi Okey, selepas tu kita perlu apa lagi soalannya? Soalannya apa yang kita perlu buat? Ini banyak soalan yang boleh tanya ni. Aduh, cantik ni. Okey, sekarang ni saya tanya siapa ni? Okey. Muhammad Rushaidi.
Ada, Muhammad Syazli? Ada. Okey, ada. Awak kira average time untuk satu? Average time satu Sekejap. Ya, Rushaidi, average time satu. Muhammad Syawal? Ada? Ya, saya ada. Kira yang nombor 2, average time. Nur Alia, Amira. Ada Nur Alia? Ya, Puan. Puan, saya Tuan. Tuan. Kira nombor 3. Okey. Muhammad Irfan. Ada tak? Ada. Okey, kira nombor 4. Okey. Okey. Saya maklumkan kat saya average time untuk 1, 2, 3, 4. Tuan, elemen 1 8.6 tuan. Elemen 1 8 poin. 6. Sekejap 8 poin. 8.6. Elemen 1. Elemen 1. 8 poin. Sekejap. Ini adalah 8 poin. 8.6. Okey. Lagi. Untuk elemen 2 11 tuan. 2, 11. Okey, nombor 3. Nombor 3 tengok ni dah tahu dah. 25. Tak kira. Hai. Pasal seorang lelaki. 25, Tuan. Tu lah tadi saya cakap juga. Seorang lelaki pula keluar. Easy sangat. Saya tengok dah tahu. Tu lah. Kita tengok je kita dah tahu kan. Tak payah kira pun. Macam dia sama je. Okey, nombor 4. 31.2. Mana dah 31? Ni 888 kan 31 kot. Awak ni. 888. Ni bukannya average. Bagi 5. Aduh. Average ni, average. Mesti tak dengar tadi terang ni. Berapa? Kas. Berapa? 7.2. 7.2. Okey, mana sekarang ni? Ini adalah average. Mana average adalah ni Yang ni 8 tambah 9, 9 tambah 8, 8 tambah 10, 10 tambah 8 bahagi dengan 5. Maka awak akan dapat 8.6, 11, 25, 7.2. Ini adalah average. Dan kita tengok kat sini, kita perlu cari standard time. Standard time adalah tadi adalah standard time. Sebelum standard time ni, kita perlu cari normal time. Normal time adalah average actual cycle time darab dengan rating factor. Okey. Mana sekarang ni normal time Ini adalah okey. Itulah 8.6, 11, 25, 7.2. Okey, normal time adalah sama dengan average time darab dengan rating. Rating dia bagi tadi 110 kata saya. 110. Maka dia sekarang ni 8.6 darab 110%. Awak akan dapat normal time. Okey, untuk kesemua ni. Okey. Faham Next. Faham. Faham.
Kita akan tengok siapa yang akan kena. Terusnya. Okey. Aina, Najla. Ya, kira normal time yang nombor 1. Aina. Ya, saya kejap. Ahmad Syahli, kan? Ahmad Syahli. Tak ada, Ha? Ada Ahmad Syahli? Ada Ahmad Syahli. Saya suruh buat apa? Ada. Kira. Syahli. Kemudian tinggal 57 orang lah. Semua dah keluar ni. Memang saya tahu lah siapa yang keluar. Okay, masa dia record sekarang ni saya record masa ni. Masa awak keluar ni. Dia punya time kedatangan. Senang dah buat. Okay, Khairul Azizi. Ada? Khairul Azizi bin Muhammad. Ada. Ada. Kira ni Khairul. Muhammad Aiman. Ada? Ada tu. Kira ni. Okey. Dah, siap belum? Tuan, nak tanya yang element 3 tu kan dia fully automatic kan? Ya. So dia normal time dia pun dia ni juga ke? Dia lagi Tak. tinggi? Dah, sama je. Dia pasal dia automatik, dia tak akan jadi 25 juga. Dia tak akan berubah. So normal time pun 25 juga lah? Dia soalan yang baik. So normal time pun 25 juga. Okay. Kalau dia automatik, dia tak ada ni kan. Mana dia sekarang ni, dia tak laju, dia tak ada rating. Rating dia 100%, sama je. Oh, baik. Jadi berapa nak tulis tu? 25. 25. Dah boleh kan? Okey, berapa? Aina? 9.46. 9.46. 27.5 tuan. Yang mana? 27.5? Yang average 25. Ni. Tadi siapa yang bertanya tadi? Saya. Tolong terangkan sikit. Dia sebab dia pakai mesin. So dia tak 100%. Dia bukan based on pekerja. Dia on mesin. Mesin kan dia. Okey, Khairul Untuk maklumat Khairul, sekarang ni sini akan jadi 25 juga. Kerana dia tidak ada keletihan dan tidak ada ni, dia normal. Mana dia akan jadi 110 juga. Rating dia 100 saja. Dia akan jadi 25 sini. Secara tak langsung sini pun akan 25. Kerana dia menggunakan mesin. Ini yang 110 ini menggunakan tenaga manusia. Okey, faham tak Khairul? Faham. Dan yang lain yang mendengarnya perlu faham benda tu. Okey, next. Syahli. Ada tak? Ada. Nombor apa nombor time? Jawapan 12.1. 12.1. Lagi, Aiman? 7.92. 7.92. Okey, ini adalah normal time untuk betul lah 9.46, 12.1, 25, 7.92. Okey, ini adalah normal time. Tapi yang kita nak adalah standard time. Okey? Jadi kita nak cari, saya nak cari orang lain pula. Siapa pula Okey. Okey, apa ni? Sok Kaijin ada? Sok Kaijin. Ahmad Muizzuddin. Nama betul. Apa Ahmad Sorry tuan, saya salah masuk akaun. Wah, Izzuddin Bu Izzuddin, Ahmad Izzuddin nama saya. Ni nombor 1. Baik. Okey,
Wan Nazira Fazlin. Betul? Saya. Wan buat nombor 2. Okey. Lagi saya tunjuk macam mana nak kira standard time. Sebelum tu kalau dah tahu boleh buat lah. Lagi saya tunjuk. Muhammad Zulfikar. Ada? Saya tu. Okey, Zulfikar. Okey. Kalau awak tengok untuk dapat standard time dia seperti yang sebelum ni. Standard time adalah total normal time bahagi dengan 1 tolak allowance factor. Allowance factor diberi tadi, ini allowance factor 15%. Okey. Ini allowance factor. Diberi 15%. Jadi dia punya standard time sama dengan normal time bagi dengan 1 tolak allowance. Maknanya normal time NT bahagi dengan 1 tolak 0.15 dapat standard time. Itu dia punya ni. Kira dan kat bawah sini adalah total standard time. Total. Okey, siapa yang dah dapat? Saya dapat 11.13 untuk elemen 1. 11.13. Okey, next. Yang keempat saya dapat 9.32. 9.32. Okey, Wan. Yang kedua 14.235. 24. 3, 4. Okey. 5. Okey. 14.24 lah. Okey, tak apa. Okey. Maknanya semua ni adalah standard time. Ini adalah dipecahkan untuk elemen-elemen elemen 1, elemen 2, elemen 3. Untuk selesaikan task semua ini, dia kena buat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi, kita perlu mencari total standard time. Total standard time adalah standard time nombor 1 tambah standard time nombor 2 tambah standard time nombor 3 tambah standard time nombor 4. Maka awak akan dapat ini adalah standard time dia. Standard time nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ini adalah standard time per produk. Maksudnya untuk selesaikan task ataupun untuk siapkan produk ni mengambil masa 59.682 second. Untuk siap produk tu. Maknanya dari sini, okey, saya nak tanya. Tadi tak masuk ni Saya nak tanya siapa lagi? Mak Yunus saya nak tanya belum? Lupa. Muhammad Yunus. Belum tuan. Okey. Muhammad Yunus. Sekarang ni satu produk tu kita buat 59 satu produk kita dapat hasilkan masanya adalah 59.682 second. Katakanlah kita nak buat 10 pieces. Berapa jam kita perlukan? Berapa? 10 pieces. 10 pieces. 10 pieces mana? 10 produk ke tuan? 10 produk. Berapa jam kita nak? Berapa jam? Tak sampai. Kira, jangan tak sampai. Kira. Sebentar. Satu produk 59.68 second. Kalau 10 produk berapa second?
Dah dengan 10 kan? 596 556 second. 96.82 sen. Bagi dengan 60. Dapat berapa jam? Berapa jam? So, kalau bagi 60 dulu dapat seminit dulu tuan. Dapat dalam minit dulu. Okey, sekarang ni 59.68 kan satu pieces. Betul? Betul tak? Betul tak? Satu produk. 0.17 jam tuan. Yang tu lah. Mana sekarang ni 59.6. Mana tak sampai 1 minit pun kan? Satu Betul. produk. Kan? Satu produk tak sampai 1 minit. Jadi 10 produk lebih kurang 9 minit lebih. Mana 596 bahagi dengan 60. Betul? Bagi ke tak? Betul. Bagi ke tak? Bagi 60 tuan, kita dapat seminit. Kita dapat dalam minit. Itu dia punya kaedah dia kan. Maknanya untuk dapat 10 pieces produk tak sampai 10 minit. Ni maknanya Sampai. kita boleh rancang. Satu hari kita boleh keluarkan berapa. Maknanya dari situlah pentingnya masa untuk ni. Satu hari katakan kita ada seorang operator, seorang pekerja. Satu hari kita boleh buat clock berapa. Kalau kita ada 2 orang pekerja, satu hari kita boleh clock berapa. Itu kita punya kenapa pentingnya standard time ni. Okey. Next. Okey. Masa ni ada soalan soalan 2. Dia first kali dia kata compute the standard time. Okey. Nombor 2 dia kata calculate the labor cost per product if the worker wage is RM3 per jam. Maknanya sekarang ni dia buat itu benda tu tak sampai 1 minit pun dia boleh hasilkan. Jadi dia nak kira kos pekerja untuk buatnya. Macam mana? Siapa boleh bagi clue. Faham tak soalannya? Soalannya dia kata soalannya gaji pekerja adalah RM3 1 jam. Okey. Dia produk tu dihasilkan 59.8 second. Tadi Jadi berapa ringgit gaji pekerja tu dimasukkan dalam produk tadi. Itu dari segi ringkasannya. Macam mana ni? Macam mana nak buat? Kita perlukan apa dulu? Sekarang ni, adakah kita nak tukarkan produk masa produk kita ke jam, atau kita nak tukarkan gaji pekerja tu ke ringgit? Yang mana satu? Yang paling mudah. Siapa yang boleh ni? Ataupun saya tanya? Tanya nanti. Okey. Yang paling mudah adalah kita tukarkan gaji pekerja. Dalam per jam kepada per second. Kerana senang untuk kita kira. Kerana standard time kita tadi dalam second. Okey. RM3 per jam. Jam adalah 60 minit. Betul? 3 bagi dengan 60 kita akan dapat dalam bentuk minit. Betul? Okey, RM3 bagi dengan 60. Berapa? Nak tanya lagi ni. 0.05 tu. 0.05. 0.05. Ini 0.05 per minit. Betul? Betul. Gaji pekerja ni 5 sen 1 minit. Tapi kita sekarang nak second. Jadi 0.05 bahagi dengan 60. Dah berapa? 0.05 bahagi dengan 60.
0.0048. 4, 8. 8. Betul kan? Macam lain je. 0.0083 tu. 0.0008. 0.083. Mana 0.0083 ringgit per second maknanya gaji pekerja itu adalah 0.083 1 second. Faham Kenapa kita nak tukar second? Kerana kita punya masa untuk hasilkan produk tadi adalah dalam second. Jadi sekarang ni dia perlu buat produk itu perlu produk tersebut satu produk memerlukan 59.68 second. Betul? Betul Dan gaji pekerja adalah 0.083 ringgit per second. Jadi berapa kos pekerja untuk produk tersebut? Darab dengan 0.003 ataupun bagi 0.003. Darab. Pasal sini adalah ringgit RM ringgit per second Potong second. Jadi 0.0003 akan dapat berapa ni? 0.495. 0.4 95. Ini adalah kos pekerja di dalam menghasilkan produk ni. Okey. Ni 0.0. Satu produk kos orang bekerja tu adalah 0.0497 ringgit saja untuk hasilkan satu produk. Okey. Ini adalah contoh. Dia daripada standard time yang awak dapat ni dia boleh pecahkan lagi berapa soalan tau. Contohnya kan ini satu contoh. Dia nak ni. Contohnya lagi. Okey, dia kata kalau katakan ada 5 orang pekerja, berapa pieces yang boleh dihasilkan dalam masa 1 bulan jika dia bekerja 1 hari 8 jam dan waktu bekerja 1 bulan 26 hari. Contoh, itu adalah soalan yang boleh dihasilkan dengan maklumat standard time sahaja. Okey. Contohnya lagi, soalan dia boleh kata. Okey. Customer nak dia pekerja dia ada katakan ada pekerja dia ada 5 orang sahaja. Okey. Customer order 50,000 pieces. Okey, dia kata. Dan dia nak dalam masa 1 bulan. Dia tak boleh ambil pekerja baru. Okey. Berapa overtime atau masa tambahan bekerja seorang pekerja perlu lakukan setiap hari untuk mencapai order 50,000 tu. Itu juga soalan-soalan yang boleh diajukan dengan menggunakan normal time saja. Okey. Dia boleh juga soalan boleh kata. Okey. Dalam 5 orang pekerja tersebut, cuma separuh ataupun 50% saja yang nak buat OT. Jadi berapa seorang perlu buat OT? Berapa jam seorang buat OT? Itu. Boleh lagi tu. Soalan ni dia daripada soalan dari standard time saja dia boleh pecah. Okey. Juga dia boleh tanya soalan. Okey. Gaji dia adalah RM3 1 jam. Okey, jika dia buat overtime dan dia punya overtime rate dia adalah 1.5 daripada gaji. Jadi sebulan pekerja tersebut tu kalau katakan dia ikut ni, berapa gaji yang dia dapat?
Dari situ juga kita boleh soalannya boleh keluar. Jadi daripada standard time tu, bermakna dari sini standard time tersebut adalah penting untuk company tu nak berkembang ataupun bagaimana company itu nak beroperasi. Okey. Ini adalah direct time study. Okey. Ini ada lagi contoh example 2. Okey, kita rehat 5 minit lah. Tak larat dalam bercakap. Okey, kita break 5 minit. Minum air dulu, minum air. Minum. Tapi bukan saya tua. Bukan saya tua. Awak nak minum lah. Nanti kalau batal puasa jangan kata saya batal. Saya bagi tahu. Minum air okey Jangan serokok. Nanti buang bersepah lah. Just saja dia. Minta tolong pada awak rakan-rakan awak. Pasal dah banyak komplain lah berlaku. Okey, kita rehat dulu. Saya tak nak ni 5 minit lagi. Okey. Adam Melayu mana Adam? Adam. Tak ada orang Melayu sini. Adam Kayum. Dia masuk je. Dia memperkenalkan diri tu tak ada. Siapa satu rumah dengan Adam Kayum? Dia berapa tidong lah. Saya boleh cek ni siapa yang satu rumah. Siapa tak ngaku. Cik. So gaji nak masuk. Gaji nak masuk? Muhammad Muizuddin nak masuk. Kan gaji nak masuk. Macam gaji nak masuk kan? Sekejap. Tak ada pun. Pukul 3.44 dah pun nak semayang. Apa ni? Pukul awal lah sikit semayang. Sekarang ni bohong pukul 1 lebih. Tak sampai 1.20 pun, 1.11 minit. Awak ni melewat-lewatkan semayang pula. Terus tutup.
Okey, kita boleh mula semula. Boleh? Okey. Terima kasih kerana masih bersama saya. Okey, ini adalah contoh kedua. Contoh dua, dia kata apa? Contoh dua, data from snap back stopwatch in minutes. Okey, dalam minit of a manual assembly process time study. The worker rate is 108%. Mana dia punya rating dia, rating pekerja adalah 108%. The allowance are 5% of fatigue, 6% of delay, 6% of personal relief. Maknanya di sini dia dah tunjuk, dia beritahu fatigue berapa persen, delay berapa persen dan juga relief berapa persen. Mana awak perlu tambah ketiga-tiga allowance itu untuk menjadi total allowance. Okey. Awak tak boleh just separate satu-satu. Kalau dia bagi macam ni katakanlah dia bagi juga kat situ tapi bukannya allowance untuk standard time, maka tak boleh gunakan. Okey. Dia kata soalan dia adalah compute the total assembly standard time for the assembly process. Itu adalah soalan A. Soalan B. If the demand, mana first adalah kita perlu mencari standard time. Itu memang standard lah, memang perlu. If the demand is 100,000 unit per month, maknanya permintaan adalah 100,000 unit satu bulan. Estimate the number of operator required, maknanya kita perlu membuat anggaran berapa orang pekerja yang diperlukan untuk proses pemasangan itu. Kan? Dan dia kata, the company is operating 24 days per month. Maknanya company beroperasi selama 24 hari satu bulan. Dan single 8 hours per shift per day. Maknanya dia bekerja 8 jam satu hari dan selama 24 hari. Dan dia perlu mengeluarkan 100,000 unit produk dalam masa sebulan. Maka apa yang dia minta kita adalah untuk mencari berapa orang pekerja yang diperlukan untuk menghasilkan 100,000 unit untuk satu bulan. Itu adalah soalan B. Soalan C. If the company can only manage to employ 18 worker, maknanya pihak syarikat hanya mampu untuk menggajikan 18 orang pekerja. Okay. Compute the overtime cost per day for each worker for the product of 100,000 per month. Maknanya dia mampu menggajikan cuma 18 orang pekerja sahaja. Maknanya dia minta kita mengira berapa jam satu hari pekerja perlu membuat overtime untuk memenuhi permintaan daripada customer 100,000 unit satu bulan. Dan dia kata assume, dia berkata cuma 15 orang sahaja pekerja yang nak buat overtime. 3 orang lagi, mungkin hari ini 3 orang lain tak mau buat. Esoknya 3 orang lagi, orang lain yang tak buat. Tapi mana average dia adalah 15 orang sahaja yang akan bekerja untuk buat overtime. Dan dia kata overtime pay rate adalah 1.5 time normal time. Mana dia kata dia nak cari berapa jam pekerja perlu buat overtime untuk satu hari dan berapa yang perlu dibayar. Tapi tak sini tak beritahu harga, tak beritahu soalan dia tak ada. Berapa jam, 1 jam berapa ringgit. Yang bawah tu tak ada kena. Bawah tu tak ni, yang nombor 1.5 tu. Okey. Apa yang perlu kita buat adalah mula-mula sekali kita perlu cari dia punya average time. Okey, ini contoh average time ni. Ini contoh dia bagi. Mana sepatutnya tak payah contoh lah. Sekarang awak dah tahu dah ni. Ini adalah average untuk
Sama sama dengan kaedah sebelum ni. Average adalah 0.2 tambah 0.26 tambah 0.25 tambah, jadi dia akan jadi yang first jadi 0.24, second 0.16, third 1.01, yang fourth 0.74. Okey. Kemudian kita harap ini adalah average time untuk setiap elemen, setiap proses. Okey. Dah keluar lah. Okey. Sekarang dan diberi rating sebelum ni adalah 108%. Rating dia. Maka kita perlu mencari normal time. Normal time adalah contoh ini yang atas kali ni 0.259. Okey. Sekarang ni saya nak awak ini 0.259. Okey. Ahmad Hafiz kenal dulu ni. Ada Ahmad Hafiz? Saya. Ahmad Hafiz yang ni. Hafiz. Ahmad Zakir. Ada Zakir? Ni saya. Zakir kat sini. Okey. Zakir. Ang Zijwan. Ada Ang? Ada. Ang sini. Okey, Ang. Okey, kemudian yang kat sini Anik Haris. Anik Haris. Saya. Okey, Anik kat sini. Selepas ini dah boleh buat Anik 0.29 kat sini. Donald Dugasa. Donald, ada? Ada tuan. Okey, Donald sini. Donald. Kita cari wanita seorang. Husna, Nurul Husna. Ada? Ya tuan. Husna. Okey. Wani. Ada tuan. Wani sini. Okey. Normal time, ini standard time. Ini adalah kaedah pengiraan ya. Ini adalah kiraan untuk standard time. Ini adalah kiraan untuk normal time. Okey, siapa yang dah boleh ni? Saya tuan. Hafiz. Okey. 0.173. 173. Okey, Donald dah boleh kira menggunakan maklumat daripada Hafiz tadi 0.173. Donald boleh kira menggunakan ini. Baiklah tuan. Okey. Okey, Cik. Saya Anik, Cik. Ya, okey. Standard time. Ya. Dia punya jawapan 0.089. 0.0. Ni. 89. 0.089. Lainnya. Dia sekarang ni dari yang tadi saya katakan, dari segi logiknya saya pointer erase. Okey. Pointer pen. Yang saya sebelum ni saya dah maklumkan Saya dah maklumkan sini. Sini dia sekarang ni 108. Okey. Dia 108% dan dia punya ni kalau awak kira dia tak akan jadi 0.00 lebih dah. Dia akan lebih kurang kepada ni je. Berapa sini? Dia akan 0.312. Dah ada kat situ kan. Aduh. Okey. Next. Apa lagi yang boleh?
Untuk mana-mana dia tak akan lari banyak antara normal time dengan standard time. Dia begitu. Kalau katakan awak dapat 0.29, awak di sini dapat 0.5, 0.6, 0.7, itu dia memang salah, awak kira lain lah. Dia perbezaan dia tak banyak. Okey, Zakir, apa? Jawapan saya 1.09. 1.09. Okey, Husna boleh kira menggunakan Zakir punya. Eng ke ang? Ang. Jawapan dia 0.799. Okey, 799. Okey, Wani boleh gunakan ang punya ni. Dah dapat Donald? Donald, Ya, saya tuan. berapa? 0.208. 0.208, okey. Okey, Husna dengan Wani. 1.31. 1.31. Okey. Saya tuan 0.96. Okey, ini adalah standard time untuk setiap elemen. Elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4. Dan total standard time adalah campur ni. Ini. Total standard time adalah Norma Hira. Kira total standard time. Baik tuan. 2.79 tuan. 2.79 standard time STD minit. Ini adalah standard time yang akan kita gunakan sepanjang pengiraan kita selepas ini. Okey. Ini yang kita perlu sebenarnya untuk langkah ataupun soalan-soalan seterusnya. Okey. Okey, semua betul lah. 0.279 betul. Okey, ini adalah untuk A. Soalan A. Ni sorry. Compute the total assembly standard time. Ini adalah A. Dan untuk B, B adalah if the demand is 100,000 unit per month. Estimate the number of operator required for the assembly process. The company is operating 24 days per month and a single 8 hours shift per day. Okey, tadi kita dapat standard time per unit per unit sama dengan 2.79 minit untuk satu unit satu pieces. Dan kita memerlukan masa 2.79 minit untuk dapat satu pieces. Soalan dia, kita nak hasilkan 1000 pieces. 100,000 pieces satu bulan. Okey. Jadi berapa masa yang dia kan. Dia kata dia nak berapa pekerja yang yang diperlukan. Okey. Sini sebenarnya dia dah ni sepatutnya dia tak bagi ke ni. Okey. Dia nak dia sebenarnya dia boleh banyak langkah-langkah berbagai-bagai langkah yang boleh kita gunakan. Tapi dia punya jawapan dia adalah sama. Ini adalah satu langkah. Dia kata dia kira dulu working time untuk seorang operator. Seorang operator untuk dia bekerja 8 jam satu hari, 24 hari satu bulan. 8 jam
Dia bekerja dengan 24 hari sebulan dan 60 minit. Pasal dia sekarang ni dalam unit minit. Jadi senang kita nak kira. 60 minit. Sama dengan apa. Mana dia sekarang ni, dia kira waktu yang ada untuk seorang pekerja bekerja pada 24 hari satu bulan dan 8 jam satu hari. Okey, tolong kira Muhammad Syamil. Berapa dapat ni? 2 jam Berapa dapat? Sekejap tuan. 8 jam 24 hari, 8 jam sehari, 24 jam 24 hari satu bulan, 60 minit satu jam. Uh, 9,520 kan? 11,520 minit per month. Maknanya seorang pekerja dia ada masa yang diberikan kepadanya ataupun dia ada masa untuk bekerja adalah sebanyak 11,520 minit satu bulan untuk seorang pekerja. Okey. Langkah yang kedua ni saya tak apalah, kita ikutlah langkah ni dulu. Monthly quantity produced by one operator. Maksudnya sekarang ni satu orang operator berapa pieces yang boleh dia keluarkan. Okey. Satu orang operator dia ada masa 11,520 minit satu bulan dan mengambil masa cuma 2.79 minit untuk buat satu pieces. Berapa pieces yang boleh seorang pekerja keluarkan jika dia ada masa 11,520? Bagaimana? Nak darab, nak bahagi, nak tolak, nak tambah ataupun bagaimana? Bagi tuan. Apa bagi apa? 11,520 bagi 2.79 minit. 11,500. Aduh. Sorry. Tekan tak. Sorry. Okey. Hilang tadi. Dah, 11,000. Ni 11,500. Pointer. Sorry, saya tekan sikit. Okey. Sekarang 11,520 bahagi dengan 2.97. Sekarang ni 11,000 ni adalah minit dalam minit per month unit dia. Yang ni adalah dalam minit. Jadi kita potong-potong dia akan dapat sini. Berapa dia punya ni? Unit per month. Berapa dapat? 11,520. 3,878.78 7879 lah. Kira sekali lagi. 11,520 bagi dengan 2.97. Betul lah. Oh, silap. Tuan, bagi 2.79 tuan. 2.79. Sorry. My bad. Sorry. 2.79. Tak apa. Okey. Saya dah silap sikit. 2.79 terbalik Terbalik. Dapat berapa? Dapat 4,129. 4,129. 129.
29. 29. 29. Okey. 0.0323. 03 je lah, 03 je. 03 unit per Berman. Mana sekarang ni, seorang operator boleh menghasilkan 4,129 unit satu bulan. Seorang. Tapi dia nak sekarang 100,000. Jadi bagaimana kita nak dapatnya? Jadi kita akan buat berapa ribu bagi berapa ribu? 100,000 bagi 4,129. 100,000 bagi dengan 4129. 229. sama dengan berapa? 4 orang. Kan nombor bulat kot. Berapa? 24 poin berapa? 22. Dua. Ha. Jadi kita nak ambil 24 kan 25? 5. 25 lah, 25. Kenapa kita ambil 25 kita ambil 24? Sebab tu orang takkan orang Nah, berpuluhan tu. kita ambil 24. Ambil 24. Kenapa kita nak ambil 24? Kita ambil 25. Kita ambil 25 atau ambil 24? Oh, kenapa ambil 24 tak ambil 25? Kenapa kita ambil 24 kita ambil 25? Kita ambil 25 kan kita ambil 24. Oh, tak cukup kan? 24 orang tak. Kalau kita ambil 24, dia tak akan hasilkan 10,000. Kalau kita ambil 25, dia akan lebih daripada 10,000. Mana kita dah extra, kita simpan lah kan. Mana kita dah memenuhi permintaan. Mana sekarang ni, kalau apa-apa nanti awak perlu naikkan dia. Jangan turunkan dia. Walaupun sini, awak tengok 24.2, dia bawah daripada 0.5 kan. Mana dia sepatutnya kita genapkan jadi 24. Bukannya 25 kan. Tapi kita basai ni, keadaan macam ni, memang kita perlu naikkan jadi 25. 25 orang. Mana untuk menghasilkan 100,000 unit, kita memerlukan 25 orang pekerja. Ini adalah dia punya kaedah dia. Tapi sebenarnya dia boleh pelbagai kaedah untuk mencarinya. Mungkin awak cari dulu dia punya awak tak cari dulu jumlah kerja operator satu hari. Awak kira dulu dia punya berapa jam yang diperlukan tau. 100,000 ni contohnya kan, berapa jam yang diperlukan. Contoh 100,000 berapa jam yang diperlukan untuk dia menghasilkan 100,000 tu. Dia boleh pelbagai. Tapi jawapan dia sekali akan ini. Tapi itulah dia punya method dia. Okey. 4,000. Okeylah 24 berapa 25. 25. Ini adalah soalan B. Soalan C dia kata, if the company can only manage to employ 18 worker. 18 ke 15 tadi? Soalan macam 15. 18, sorry. 15 yang lain. Okay, if the company can only manage to employ 18 workers, compute the overtime cost per day for each worker for the product of 100,000 unit per month. Assume only 15 worker are available for overtime and the overtime period is 1.5 time of normal wage. Dia dah beritahu berapa ringgit lah normal wage. Tak kan? Gaji tak beritahu kan? Gaji tak beritahu tak payah. Oh dah. Sorry Sini dia beritahu gaji. Sehari kena awak kena cari. Berapa ni? Kalau gaji dia beritahu. Salary adalah 1,000 sebulan. Saya terlepas pandang. Okey. Sekarang ni dia kata berapa 18 orang dia cuma boleh menggajikan 18 orang. Mana tak cukup untuk menggajikan 25 orang. Dan 25 orang untuk bekerja untuk menghasilkan 100,000. Dan dalam 18 orang tu 15 orang saja yang sanggup buat OT, buat overtime ataupun kerja lebih masa. Okey. Dan dia nak kita cari berapa jam seorang daripada 15 orang tu pekerja tu perlu buat kerja lebih masa untuk memenuhi permintaan ni. Dan berapa jam, berapa ringgit yang perlu dibayar
jika gaji overtime adalah 1.5 kali ganda daripada harga 1 jam waktu biasa. Ini dia masuk dia. Okey. Langkah yang pertama, apa yang perlu kita buat adalah ini 18 orang ni pekerja ni, berapa apa yang perlu kita buat? 18 orang ni berapa yang dia boleh hasilkan? Okey, 18 orang ni. Contohnya, kita dapat dihasilkan 90,000. Contoh Maka 10,000, 100,000 tolak 90,000, jadi balance adalah 10,000. Maka yang 10,000 ni lah yang perlu dibuat overtime dalam kalangan 15 orang pekerja ini. Okey. Langkah yang pertama, kita perlu mencari berapa produk, berapa yang boleh dihasilkan oleh 18 orang pekerja. Okey. Dengan yang kita maklumkan tadi, satu produk mengambil masa 2.79 minit per pieces. Jadi, satu bulan berapa yang boleh dihasilkan? Satu bulan adalah 24 hari bekerja. Hari 8 jam bekerja. Jadi berapa yang boleh dihasilkan oleh 18 orang pekerja? Faham tak? Ada soalan tentang tu? Saya tanya ni, orang kira ni. Okey tak? Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Okey, dah ada. Kalau boleh, saya akan minta seorang akan Muhammad Al-Amin. Ada Muhammad Al-Amin? Muhammad Al-Amin. Ya saya. Kira tengok. Berapa yang boleh dihasilkan oleh 18 orang pekerja dengan bekerjanya 24 hari dan 8 jam. Masa yang diperlukan untuk menghasilkan barang adalah 2.79 minit. Ya. Siapa yang tak, selain daripada Al-Amin pun, siapa yang boleh kira, boleh buat kira, boleh membantu Muhammad Al-Amin, ataupun boleh terangkan bagaimana kita nak mengiranya. Sebelum ni kita dah carilah kan, seorang operator dah boleh menghasilkan berapa ribu kan? Betul tak? 4,000 lebih tu. 4,000 lebih tu. Darablah dengan 18 orang ni. Dapatlah dia punya berapa dia punya berhasilkan. Kita tengok balik soalan yang sebelum ni, A ataupun B. Kan kita dah buat kiraan tadi. Seorang pekerja dia boleh menghasilkan berapa? Darab ya dengan 18. Dia dapatlah dia punya nilai lah. Baik. 322.58. 300.
74,322.58. 74 3 322 point 58. 58. Maknanya dia boleh menghasilkan, ni tak boleh tak madam boleh tak apalah. Boleh 58. Okey, mana 18 orang operator boleh menghasilkan 74,322.58 unit ataupun pieces Dia boleh menghasilkan ini sahaja. Tapi nak 100,000 sorry. Nak 100,000. Jadi berapa kekurangannya? Berapa kurang? Okey. Muhammad Nur Adib. Ada? Ada tuan. Berapa kurang? Ya. Dah 25,678. Ya, 100,000. Betul Oh, Tolak 74,322.58. Berapa 24? 25,678. 678 unit. Yes. Mana ini kita masih kurang ini 25,678 unit sebulan Mana kita kurang ni. Kita dapat hasil dengan ini dengan 18 orang. Jadi inilah kita nak tengok berapa masa yang kita perlukan untuk menghasilkan 25,678 pieces ini. Okey. Dia kata daily quantity shortage. Okey. Maknanya kita perlu kira satu hari berapa yang perlu kita hasilkan untuk mendapat dalam satu bulan kita dapat 25,000 juga ni. Apa macam mana kita nak buat? 25,000 ni adalah satu bulan. Betul Jadi satu hari kita boleh hasilkan berapa? Macam mana nak buat? Bagi 24 Bagi dengan berapa hari, 24 hari. Okey, bagi dengan 25,678 bagi dengan 24 hari. Jadi berapa sini? 1069. 1069 unit per Dia day. ada point 9. Poin 9 Poin 89 ni. Poin 89. Okey, tak apalah. Maknanya satu hari kita perlu buat 1069.8 unit satu hari baru kita boleh menampung kekurangan. Okey. Ini kita shortage satu hari Jadi sini mana kita pakai ni sebenarnya ni. Di sini ni. Kiraan ada poin-poin sikit. 1069. Maksudnya kita perlu menghasilkan 1069 unit 8 unit satu hari untuk memenuhi permintaan 100,000 ni. Okey. Sekarang ni dia kata dia nak apa? Compute the overtime. Overtime maknanya satu hari berapa jam pekerja yang perlu buat untuk menghasilkan 1069. Sorry. Macam mana nak kira dia? Nak menghasilkan 1069 ni berapa minit, berapa jam yang kita nak? Maknanya apa darab apa? Kan sekarang ni dia kira dalam jam lah. Ni maknanya sekarang ni 1069.8 darab dengan 2.79 minit per pieces
Ini 1 minit per day. Maka awak akan dapat berapa ni? Dirham tak? 2,985. 2,000 apa? 2,985. 85. Maknanya kita memerlukan 2,985 minit per day. Satu hari memerlukan masa ini untuk menghasilkan ini. Jadi dia berapa jam? Kalau nak tengoklah. Mungkin kita ubahkan dia kepada jam lah. Berapa jam? Berapa jam? 49.75 jam. 49.75 Betul. 75 jam. Okey. Maknanya satu hari kita memerlukan 49.75 jam untuk kita menghasilkan 1069 pieces. Okey? Betul. Maknanya sekarang ni dia kata kat sini cuma 15 orang je nak kerja. Jadi yang ini kita bahagikan dengan 15. Betul? Jadi maknanya satu orang operator Dapat hasilkan 3.3. 3 point. Wah, Sebab 3.3166. 31. 3.32. Kan? Ha. Maknanya seorang operator satu hari dia perlu buat overtime 3.32 jam untuk dapat 1069. Kerana 15 orang saja yang ni. Ini sekarang kita pecahkan kepada yang sehingga waktu hari. Satu orang operator. Okey. Ini dah dapat dah. Sebenarnya tak habis lagi ni. Panjang ni. Pasal dia kata sekarang dia dah kira okey, ini dah dapat. Sekarang dia kata berapa yang perlu dibayar oleh company untuk dapat tu. Untuk dapat dia punya gaji. Okey. Tapi dia kiraan dia lari sikit lah, tak apa. Lari Okey. Kita dapat tadi, berapa tadi? 3.32. 3.32 jam. Okey. Normal wage. Ataupun gaji pada biasa. Dia sekarang ni dia kata gaji dia adalah RM 1,000. 1 bulan per month. Bekerja 24 hari per month. Okey. Jadi, satu hari berapa ringgit? Macam mana nak cari? Gaji 1,000 sebulan. Kerja 24 hari. 1,000 bagi 24 hari. 1,000 bagi dengan 24. Sama dengan 41.67. 41.67. 67 67. 41.67 ringgit. Per day per day. Yes, day. Okey. Sekarang ni dia kira dalam jam kan tadi kan. Pasal yang ni dia operator perlu buat tadi 3.32 jam. Mana kita perlu tukar dia kepada jam. 1 jam berapa ringgit? Dia 1 hari kan. Jadi 1 hari dia bekerja 8 jam. Jadi 1.67 bahagi dengan 8 Bagi 8. sama dengan berapa? Dapat 5.20. 5.21. 21 RM RM 2 per hours. Satu hari gaji pekerja adalah 5.2
1 jam gaji pekerja adalah 5.21 ringgit. Ini untuk dia panggil 1 to 1. 1-1. Jika 1 to 1.5, maknanya 5.21 ni kena darab dengan 1.5. 5.21 darab 1.5. Awak akan dapat gaji overtime per jam. Berapa dapat? 5.21. Ini normal wage 5.21. Oh, kalau gaji sejauh untuk OT 7.81. 7.81 RM per Hour. hours. Ini RM per hours. Ini adalah gaji yang dibayar pada overtime. Kalau 1 jam dia buat, dia akan dibayar RM7.81. Itu pada waktu overtime. Pada waktu normal, dia akan dibayar RM5.21. Jadi, apa dia kata? Soalan dia, overtime cost per operator per day. Maknanya sekarang ni 7.81 darab dengan berapa? 3 jam lebih lagi. 3.32. 3.32. Maka jawapannya adalah berapa? 25.93. RM 25.93. Inilah jawapan dia. Maknanya company kena bayar satu hari adalah 25.93. Satu orang operator. Kalau 18 orang? Darab 18. Darab dengan 18. Maknanya berapa? 15 gila yang OT 15 orang. Sorry, 15. 15 15 orang. Berapa? 388. 388 sampai 5 sen. 388 Ha. Ini adalah satu hari Satu hari. Company kena bayar. Extra. Satu hari. Darab dengan 24 Shish. untuk satu bulan. 9,334 80 sen. 9,000 334. 300 9334.8. 0.8 RM. Ini satu bulan company perlu bayar. Itulah mana betapa pentingnya yang saya kata tadi ni daripada ini je. Standard time je dia boleh pecah macam-macam dia boleh cari. Dia perlu. Itu maknanya maklumat yang perlu awak ada adalah standard time saja. Okey. Okeylah. Okey, itu adalah untuk hari ini. Itu adalah untuk hari ni kita menggunakan time study. Okey, time study ni. Ini kaedah time study. Maknanya kita menggunakan jam randik. Okey, ataupun stopwatch. Dia ada lagi satu kaedah. Ini dia panggil work sampling. Nanti minggu depan kita akan continue dengan work sampling. Juga cara kita nak mencari standard time. Tapi kaedah lain. Dia menggunakan sampling. Ini maknanya akan gunakanlah. Dia lebih daripada persen dia. Okey, ini. Okey. Okey, kejap Hadiran. Kejap. Okey, attendant. Okey, saya ambil attendant.
Okey, itu sajalah perjumpaan kita hari ini. Kita minggu depan. Dan untuk section 3 nanti saya akan maklumkan untuk kuis awak bila. Tapi mungkin dalam 1 atau 2 hari ni lah. Jadi dalam 10 minit je gunakan auto. Okey. Dan Nur Hadi lah, Nur Hadi. Ada tuan. Nur Hadi okey Okey tuan. Okey, itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih tuan. Terima kasih tuan. Terima kasih. Terima kasih tuan. Terima kasih. Tuan, nanti share video boleh? Okey. Nanti saya akan share video masuk dalam ni. Saya masukkan dalam apa tu auto. Okey, baik. Okey.